Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu. Jangan malu-malu. Hari ini isu yang paling hot, tapi bukan ini yang aku nak ulas, tapi aku nak kongsi dengan kamu saja. Apabila lebih 100 ataupun lebih 100 laporan atau dikatakan di sini Najib bakal kepanasan kena lebih 100 laporan polis sudah dibuat dan angkanya dijangka terus meningkat. Wow, ini sesuatu yang paling panas di seluruh Malaysia. Ini berkaitan dengan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu berkaitan dengan pemberhentian Kerajaan Persekutuan membayar bayaran tahunan, pampasan tahunan kepada waris Kesultanan Sulu yang telah diberhentikan sejak 2013. Susulan daripada itu, ini semua berasal daripada komen Najib di Facebook yang mengatakan semua ini salah PH. Tetapi Rafizi kata ini semua bukan bermula dari PH, tetapi bermula sejak Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri, yaitu pada tahun 2013 dan 2017 tuntutan saman itu telah dikeluarkan oleh waris Kesultanan Sulu. Tetapi Najib melalui laporan polis yang dibuat oleh Rafizi mengatakan Najib cuai sehingga dia tidak mengambil berat tentang, menurut Rafizi, kecuaian sehingga tidak mengambil berat dan sehingga negara terdedah kepada saman oleh waris Kesultanan Sulu, sehingga baru-baru ini seperti yang tular-tular dua aset kerajaan ataupun dua aset Petronas telah disita oleh waris Kesultanan Sulu yang bernilai lebih daripada 9 bilion ringgit Malaysia. Jadi itu semua yang hangat di Malaysia. Sebelum kita teruskan isu yang lebih hangat hari ini, tinggalkan komen Anda tentang isu tentang yang saya sebut tadi itu, yaitu Najib dilaporkan polis. Jadi aku fikir perlulah disiasat perkara ini dan lebih menyayat hati, lebih menyedihkan kita semua. Parlimen telah menolak. Parlimen telah menolak supaya usul perbahasan tentang tuntutan waris Kesultanan Sulu berkaitan dengan pampasan ini telah ditolak untuk dibahaskan di Parlimen. Jadi tidak adalah cara untuk dibahaskan. Dan melalui berita baru yang kita terima, Perdana Menteri kata perkara itu akan diselesaikan dengan pelaksanaan ataupun melalui undang-undang. Kita berdoalah supaya semuanya selesai, karena kemarin juga hot di Parlimen apabila ahli-ahli Parlimen daripada warisan dan pembangkang bangkit menentang dan begitu kecoh lebih daripada 30 minit, 40 menit kerana mereka menuntut supaya dibahaskan isu ini. Aku fikir perkara ini tidak boleh dibiarkan lama, mesti diselesaikan. Jangan ditangguh-tangguh, punya tangguh. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Seperti yang dikatakan oleh ahli Parlimen Warisan, sampai bila isu ini dibiarkan, takkan nak tunggu lagi aset Malaysia dirampas lagi, barulah kita membahaskannya, kata ahli Parlimen Warisan tersebut. Tapi hari ini kita nak ulas isu yang lebih hangat, yaitu tentang Jolo. Beberapa hari yang lepas tular oleh sebuah portal, yaitu The Edge. The Edge membongkar bahawa Jolo telah pernah membuat tawaran penyelesaian bernilai RM1.5 bilion kepada kerajaan Malaysia. Beliau telah membuat perbincangan. Dan perbincangan itu sebenarnya sudah dalam proses, tetapi akhirnya ditolak oleh kerajaan Malaysia. Apa yang Jolo buat ini pada pendapat saya amat memalukan, kerana beliau seorang pelarian, nak pula berunding dengan Malaysia. Malaysia berdaulat, bosku. Aku nak beritahu kepada Jolo, negara Malaysia ini berdaulat. Negara Malaysia ini ada undang-undang perlembagaan yang kukuh. Nak berunding dengan penjahat yang tak nak pulang di Malaysia, aku rasa tak layak Jolo. Jolo patut pulang ke Malaysia untuk membuktikannya beliau tidak bersalah ataupun bersalah. Jangan jadi pelarian kalau nak berunding dengan Malaysia. Dan aku fikir perkara berunding itu tak boleh terima akal, kerana perkara itu sesuatu yang perlu diselesaikan. Takkanlah sudah mencuri duit, kembalikan duit itu tak bersalah lagi kan?
Di mana nilai moralnya? Tak ada hukuman. Nanti orang buat curi, kembalikan selesai. Curi, kembalikan selesai. Tak bolehlah macam tu pada pendapat aku. Tapi yang isunya paling hot malam ini, kenapa Najib tidak mahu ulas tawaran Jolo? Biasanya Najib nih, sejak akhir-akhir nih, Facebooknya dan Twitternya begitu sangat hebat. Dia punya pasukan cyber trooper Najib luar biasa, aktif sangat. Keluar satu isu cepat mereka membalas. Tapi satu isu yang paling besar ini tak pernah dia sentuh sampai sekarang. Kenapa Najib tak mau ulas tawaran Jolo? Kenapa? Sila share video ini supaya semua orang tahu kenapa Najib tak mau ulas tawaran Jolo tentang penyelesaian 1,5 bilion kepada kes pertuduhannya supaya digugurkan. Di media sosial, sejak hilang kuasa, Najib Razak selalu menampilkan dirinya sebagai pemimpin serba tahu. Boleh jadi dia ini pakcik Google lah. Semua dia tahu. Hampir semua isu semasa diulas di komennya, dan kerap kali jika isu itu berkaitan kerajaan, beliau akan memberi cadangan-cadangan tertentu yang memperlihatkan seolah-olah dirinya begitu pakar serta serba tahu. Kadangnya juga terlihat seperti beliau menayangkan dirinya begitu cemerlang ketika memegang jawatan Perdana Menteri dan tidak pernah terbabit apa-apa skandal, sehingga menyebabkan Barisan Nasional tumbang pada tahun 2018 lalu. Selain menyentuh hampir semua isu, Najib juga amat aktif di media sosial, di mana berpuluh tulisan dimuat naik dalam sehari, sehingga ada yang menggelarnya Perdana Menteri Facebook. Aku setuju dengan kata-kata ini. Najib patut dilantik menjadi Perdana Menteri Facebook. Tak lama lagi dia bolehlah jadi Perdana Menteri TikTok pula. Kalaulah dia ada TikTok lah. Di sisi lain, meskipun seperti serba tahu, semua orang juga tahu yang menulis bagi pihak beliau ialah sejumlah admin yang dibayar gaji olehnya. Kalau berkaitan kucing, itu baru Najib sendiri yang memuat naiknya. Sebab itu, tidak mengherankan ketika di mahkamah Najib sering menjawab tidak tahu ketika ditanya oleh pihak pendakwa raya. Di Facebook dia serba tahu. Ya, ini dijamin. Di Facebook Najib Perdana Menteri, di Facebook Najib serba tahu. Tapi di mahkamah dia serba tak tahu. Bila ditanya di mahkamah, dia jawab, saya tak tahu. Dalam keterangannya di mahkamah berkaitan kes SRC internasional, media melaporkan bahwa Najib telah menjawab tidak tahu sebanyak 46 kali. 46 kali Najib kata dia tak tahu. Dengan jawaban tidak tahu sebanyak 46 kali itu, Najib boleh dianggap mencipta rekod kerana rasa-rasanya tidak pernah ada sesiapa pun dalam negara ini pernah berbuat demikian sekerap itu dalam mahkamah. Tetapi meskipun aktif dan sering berlagak serba tahu, ada juga isu-isu tertentu yang tidak disentuhnya atau beliau buat-buat tidak tahu berkenaan dengannya. Antaranya ialah terbaru tentang laporan yang menyebut Jolo, watak utama dalam skandal 1MDB, telah menawarkan penyelesaian untuk membersihkan dirinya dengan kerajaan Malaysia. The Edge melaporkan Jolo telah membuat tawaran sebanyak RM1,5 bilion bagi tujuan itu. Aku rasa kalau Anda tanya Najib, dia pasti dijawab, dia tak tahu. Dia pasti tak tahu. Satu-satunya benda di dunia ni yang Najib tak tahu adalah 1MDB dan SRC. Aku rasa itu yang akan dia jawab. Selain itu, begitupun selain bekas Perdana Menteri, selain bekas Peguam Negara, Apandi Ali yang telah mengesahkan dirinya adalah pengatur untuk menemukan wakil firma Cobre & Kim yang mewakili Jolo dengan Peguam Negara, pegawai kanan SPRM dan lain-lain. Pejabat Peguam Negara atau AGC turut mengesahkan kemudiannya bahawa mereka menolak tawaran tersebut. Kenapa Najib tidak mengulas isu ini?
Aku ulang lagi 2 kali. Kenapa Najib tak ulas isu ini? Kenapa Najib tak ulas isu ini? Bukankah ini isu penting dan menjadi bualan rakyat? Sepatutnya sebagai Perdana Menteri Facebook yang serba tahu, beliau tidak harus menyisihkan dirinya daripada memberi komen atau membuat ulasan berkenan tawaran Jolo itu. Kalaupun tidak mahu mengulas tentang bagaimana Apandi Ali yang pernah membebaskannya daripada skandal 1MDB boleh dilantik oleh firma yang mewakili Jolo, Najib setidak-tidaknya masih boleh mengulas berkenan penolakan AGC itu. Misalnya, ulaslah sama ada wajarkah AGC menolak tawaran Jolo itu atau sebaiknya tawaran tersebut diterima. Juga komenlah sikit sama ada jumlah RM 1,5 bilion itu yang ditawarkan Jolo suatu jumlah yang berpatutan atau jumlahnya patut dinaikkan lagi. Nampak macam tak lengkap profil sebagai Perdana Menteri Facebook yang serba tahu jika Najib tidak mengulas atau memberi komen berkaitan isu ini. Belum terlambat dan masih sempat lagi untuk Najib berbuat demikian demi memenuhi keinginan pengikut-pengikutnya dan rakyat Malaysia yang ingin mengetahui ulasannya. Aku pun mahu ikuti juga. Aku pun nak tahu juga apa ulasan Najib tentang hal ini. Bagaimana dengan Anda? Jolo pun barangkali tertunggu-tunggu sama ulasan Najib kali ini. Sebab yang pasti Jolo masih hidup. Pasti ini 100% masih hidup. Dan yang pasti Jolo sebenarnya ada di muka bumi ini sebab dia dapat berhubung dengan firma Guaman daripada Amerika Syarikat. Dan mustahil firma Guaman itu tak tahu di mana Jolo. Jadi pasti Jolo sedang menunggu ulasan Najib pula. Kan mereka ni selalu jumpa dulu. Tak tahulah mereka ni kawan rapat ke tidak, tapi aku jangka Jolo menunggu juga ulasan Najib. Ataupun mereka dah ulas sama-sama, tapi tersembunyi. Aku pun tak tahu. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Dan kita tanya sekali lagi, mengapa... nak nyanyi pula aku. Tak payah nyanyilah. Kita tanya sekali lagi persoalan ini. Kenapa Najib tak mahu ulas tawaran Jolo? Kenapa Najib tak mahu ulas tawaran Jolo? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.